إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, minggu lepas kita telah pun selesai membaca tafsiran surah Al-Hijr. Jadi malam ini kita masuk pada surah yang berikutnya, surah An-Nahl. Sebelum kita mulakan bacaan untuk ayat di awal surah An-Nahl, sedikit tentang pengenalan bagi surah An-Nahl. An-Nahl maknanya lebah. Dalam Quran terdapat banyak surah-surah yang diberi nama dengan nama binatang. Nama binatang. Surah Al-Baqarah, surah lembu. Surah An-Naml, surah semut. Surah An-Nahl, surah lebah. Surah ini adalah surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Wahia mi'ah wa thamanin wa 28 ayat, mengandungi sebanyak 128 ayat. Kenapakah dinamakan surah An-Nahl? Kerana dalam surah ini terdapat cerita tentang lebah pada ayat 68-69. Kisah lebah yang mana Allah Ta'ala ilhamkan kepada lebah untuk menghisap madu daripada sari bunga yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, sehingga terbentuknya asal ataupun madu yang menjadi syifa, penyembuh bagi penyakit manusia. Dan kisah yang ajibah ini, kisah yang mengagumkan ini, sangat memberi pengaruh dan kesan untuk manusia berfikir dan ta'ammul, memerhati pada keajaban ciptaan Allah. Dan dinamakan juga surah ini dengan surah An-Ni'am, surah nikmat-nikmat, kerana pelbagai jenis nikmat Allah yang begitu banyak disebut dalam surah ini. Ini penjelasan mukaddimah ni dinukilkan daripada kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Permulaan surah ini memperkatakan tentang usul akidah, perkara yang menjadi dasar kepada akidah, itu keyakinan kepada sifat ketuhanan Allah dan juga wahdaniyatu, keesaannya, serta adanya al-ba'tsu, hari kebangkitan, hari manusia hidup selepas mati, al-hasyr, manusia dihimpunkan, dikumpulkan di pada mahsyar, an-nusyur, seterusnya manusia akan menuju dan kembali kepada Allah. Baik, kita terus kepada bacaan untuk permulaan surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah datang perintah Allah, ketentuan Allah Ta'ala, maka janganlah kamu minta supaya ia disegerakan. Apakah maksud amrullah? Kita akan lihat tafsirannya nanti. Maha suci dia dan maha tinggi ia daripada apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikata birruh, diturunkan malaikat dengan membawa roh. Roh ini wahyu dengan perintah daripada Allah ke atas sesiapa yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, bahawasanya anziru, berilah peringatan kepada manusia bahawasanya la ilaha illa ana fattaqun, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, maka hendaklah mereka bertakwa kepadaku. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Ta'ala amma yushrikun, maha tinggi ia daripada apa yang mereka persekutukan. Khalaqal insana min nutfah, Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada nutfah, setitis air benih. Disebut nutfah kerana sedikitnya ia, maka tiba-tiba ia menjadi khasim, penentang yang sangat nyata dan terang. Ayat pertama hingga ayat keempat. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, telah datang perintah daripada Allah. Sedangkan perintah ni sebenarnya belum datang, tetapi kenapa disebut dengan fi'il madhi? Ata. Ata dengan mana ya'ti. Apa hendak diceritakan di sini? Perkara yang belum berlaku, perkara yang belum datang. Perintah Allah, yakni iqab, siksaannya, ancaman yang dikenakan kepada orang-orang kafir dengan siksaan, termasuklah qiyamus sa'ah, berlakunya kiamat. Ianya belum berlaku, untuk menyatakan bahawa ia pasti berlaku. Sesuatu yang belum berlaku disebut dengan fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku, litahqiqi al-wuqu'i atau litahqiqi wuqu'ihi, untuk memberi kepastian, kesungguhan bahawa ia benar-benar berlaku. Amrullah, perintah Allah ini maksudkan di sini adalah datangnya iqab, siksaan Allah untuk orang-orang yang engkar, bahawasanya ia adalah sesuatu yang wajibul wuqu', mestilah berlaku. Oleh kerana itu kamu yang meminta supaya disegerakan. Di khitab ayat ini tuju kepada kaum musyrikin yang meminta supaya disegerakan azab Allah. Maka janganlah kamu minta supaya disegerakan. Fa innahu la khaira lakum fihi, tidak ada apa-apa kebaikan kalau kamu minta supaya disegerakan. Wala khalasa lakum anhu, tidak ada jalan untuk kamu melepaskan diri apabila datangnya azab Allah. Kerana apabila ia berlaku, maka ia waqi', pasti berlaku, la mahalah, tak dapat tidak, ia mesti berlaku.
Sebab kepada turun ayat ini, kanal musyrikun, adalah kaum musyrik, yasta'jiluna ma aw'adahumur rasul sallallahu alaihi wasallam min qiyamis sa'ah. Mereka minta supaya apa yang Rasul janjikan tentang ancaman azab, mereka minta supaya disegerakan. Termasuklah cerita ataupun berita tentang berlakunya kiamat, sebagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang musyrikin dalam peperangan Badar. Lalu mereka berkata, in sahha ma yaquluhu, sekiranya benar betul apa yang Muhammad katakan itu, maka fal asnam nushaffi'u lana wa tukhallisuna minhu, maka al asnam, patung-patung berhala kami itulah yang akan menolong kami, yang akan melepaskan kami daripadanya. Lalu turunlah ayat ini sebagai suatu tahdid, ancaman bagi mereka, bahawasanya apabila datang perintah Allah Ta'ala untuk dibinasakan mereka, mereka pasti akan binasa dan tidak akan terlepas. Tidak perlulah mereka minta supaya istijal, disegerakan. Sifat istijal, sifat minta segera ni sifat yang biasa berlaku pada manusia, salah satu sifat buruk yang ada pada manusia. Dalam apa-apa sahaja keadaan, biasanya manusia minta supaya istijal, minta cepat. Istijal, minta segera. Dalam ayat 37 surah Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia diciptakan dengan sifat gopoh atau sifat tergesa-gesa, gapo-gapo nak cepat belorak. Maka aku akan tunjukkan kepada mereka kamu ayat-ayatku, maka janganlah kamu minta supaya disegerakan. Dalam ayat 58 surah Al-An'am, qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka itu, kalaulah ada di sisiku apa yang kamu minta supaya disegerakan, yakni orang-orang kafir minta supaya disegerakan azab kepada mereka. Nabi kata, kalaulah menurunkan azab kepada kamu tu ada dengan aku, maka selesailah urusan ini, kamu akan mati. Dalam ayat 11 surah Yunus, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalaulah Allah Ta'ala segerakan untuk manusia balasan keburukan, balasan berbentuk siksaan, sebagaimana mereka minta disegerakan untuk mendapatkan kebaikan, maka akan matilah mereka kerana sampai ajalnya. Ayat 11 juga dalam surah Al-Isra, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa minta supaya dijatuhkan keburukan ke atas mereka, sebagaimana mereka berdoa supaya mereka mendapat kebaikan. Yani apabila manusia berputus asa, mereka minta supaya mereka cepat mati, cepat binasa. Sebagaimana apabila mereka menginginkan sesuatu kebaikan, mereka nak cepat juga. Dan adalah manusia itu sifatnya ajulah, sifatnya gopoh, tergesa-gesa, sifat tidak sabar. Ini asal perangai manusia yang disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Nabi SAW pernah menegur seorang lelaki dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi daripada sahabat yang bernama Fadalah bin Ubaid. Tiba-tiba seorang lelaki dilihat terus berdoa. Hadis ini kemungkinan berdoa dalam salat, kemungkinan berdoa di luar salat, tetapi dia tidak memuji Allah dan tidak berselawat ke atas Nabi. Lalu Nabi berkata, ajila hadza, orang ini sangat gopoh ataupun sangat terburu-buru. Apabila lalu dikatakan idza shalla ahadukum, apabila seseorang itu salat, atau boleh jadi juga apabila seseorang itu berdoa, falyabda bitahmidillah, hendaklah dia memulakan dengan memuji Allah, wassana alaih, dan menambahkan pujian untuk Allah Ta'ala, thumma liyusalli ala nabi, kemudian dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du bima syaa, kemudian dia berdoa selepas itu dengan apa yang dia kehendaki. Yani dimulakan doa dengan memuji Allah, itu dikira lebih beradab. Tapi ditegur dengan mengatakan ajilah hadza, orang ini sangat
gopoh dan terburu-buru. Dalam kisah di mana seorang sahabat Khabbab bin Al-Arat, banyak kali kita hadis ini disebut berulang kali dalam kuliah yang lepas, ketika dakwah Nabi di Mekah ditekan oleh kaum musyrikin, Khabbab datang bertemu Nabi ketika baginda sedang berteduh di bawah bayangan Kaabah. Lalu Khabbab berkata, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, tidakkah kamu ya Rasulullah berdoa supaya menang kami? Tidakkah kamu berdoa kepada Allah? Mengapakah tidak kamu berdoa supaya diberi pertolongan kepada kami? Lalu Nabi beritahu, sesungguhnya orang-orang terdahulu ada di antara mereka yang ditangkap, kemudian diletakkan dalam lubang, kemudian dibawa minsyar gergaji, diletakkan di atas kepala sehingga digergaji kepala mereka dan terbelah dua. Ada di antara mereka yang disikat dengan sikat besi pada badan mereka sehingga tercabut isi daripada tulangnya, tetapi mereka itu sabar. Walakinnakum, tetapi kamu tasta'jilun, sangat gopoh. Kita baru berdakwah 2-3 tahun, kamu nak cepat menang. Sebab tu kehidupan kita ni kena banyak sabar. Tidak ada suatu pesanan yang lebih baik kecuali pesanan supaya bersabar. Bila kita membaca ayat wal asri, demi masa, persoalan masa dalam kehidupan tidak lagi daripada kaitan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan perintah untuk bersabar. Apa sahaja yang kita hadapi, kita susah, kita kena sabar. Setengah orang tu berniaga, dia kata tak payah niaga banyak bulan dah, tak untung-untung. Kita tak boleh banding dengan orang lain berniaga 10 tahun dah, tetapi dia melalui zaman jatuh bangun yang begitu lama, tapi dia sabar, akhirnya dia maju. Ada orang yang tidak sabar, berniaga 2-3 bulan, nampak tidak ada untung, dia pun berhenti. Ada seseorang yang memulakan untuk belajar, dengan apa-apa tak ingat, apa-apa tak ingat, akhirnya dia berhenti daripada belajar dengan sebab dia merasakan dia tidak ada space dalam otak dia untuk terima ilmu. Tak ada ruang, dia kata. Kita kena sabar, tidak boleh istijal, minta nak cepat, sama ada untuk kebaikan atau untuk keburukan lebih-lebih lagi. Tak boleh minta supaya segera. Boleh jadi seseorang diuji dengan sakit, minta ya Allah matikanlah aku, tak boleh. Kena sabar. Kemungkinan di sebalik sakit ini ada kebaikan. Kalau ada kebaikan untuk hidup lepas tu, maka sakit itu menjadi penyebab kepada dihapuskan dosa. Tetapi kalau Allah Ta'ala mentakdirkan seseorang itu mati selepas disakit, maka mungkin ada kebaikan yang tidak diketahui. Tetapi sifat ajalah, sifat nak cepat, mahu sesuatu dengan segera, adalah sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, maha suci dia dan maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Oleh kerana mereka itu istijal al-azab, mereka minta disegerakan azab ataupun berlakunya kiamat atas tujuan untuk takziban lin nabi wastihzaan bihi wa biwa'dihi, untuk mendustakan nabi dan mempersendakan baginda serta janjinya, maka tindakan mereka itu adalah suatu kufrun, perbuatan kufur. Minta supaya disegerakan bukan dengan sebab apa, sebab kerana engkar dan kufur. Apabila dijanjikan berlakunya kiamat, orang-orang beriman sangat takut dengan kedatangan hari kiamat, sebab ia adalah suatu hari yang sangat berat. Yaumun azim, hari yang sangat hebat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib, dalam surah Asy-Syura. Dan tidaklah kamu tahu, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat minta supaya disegerakan kiamat. Walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Adapun orang beriman, mereka merasa sangat takut dan mereka tahu bahawa kiamat itu adalah perkara yang hak, yang benar. Orang yang tidak beriman minta supaya disegerakan, kerana mereka tidak percaya dan tidak yakin. Maka di sini Allah Ta'ala meletakkan sekali antara larangan supaya jangan istijal, jangan minta segera datangnya azab, dengan diisbatkan sifat tanzih
iaitu sifat disucikan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan ataupun sifat syuraka, sifat adanya sekutu bagi Allah. Maha suci Allah Ta'ala daripada ada sifat sekutu dengan yang lain, kerana sifat uluhiyah hanya ada padanya, dan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk pada sifatnya. Tetapi mereka menisbahkan kepada Allah dengan apa yang tidak layak bagi Allah. Subhanah, maha suci Allah dan maha tinggi ia daripada apa yang mereka persekutukan. Apa maksud sekutu di sini? Banyak cara berlaku di zaman jahiliah. Antaranya orang-orang jahiliah menganggap para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha, dalam ayat surah Az-Zukhruf. Mereka menjadikan para malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Padahal maha suci Allah Ta'ala daripada mempunyai anak. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Yunazzilu ta'ala al-malaikata bil wahyi ala man yuridu min ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikat, menurunkan malaikat dengan diperintahkan membawa wahyu. Roh di sini maknanya wahyu ke atas sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya, yakni manusia yang disebut sebagai rasul. Dan digambarkan wahyu di sini dengan roh dalam kalimah ni. Roh di sini maknanya wahyu, kerana wahyu itu yuhyi mawatal qulub, boleh menghidupkan akan mana-mana hati yang mati. Sebagaimana tuhyir ruh mawatal abdan, sebagaimana ruh, nyawa ni boleh menghidupkan badan manusia, maka begitulah wahyu itu boleh menghidupkan hati manusia. Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk menghidupkan hati manusia. Hati yang tidak mendapat wahyu bermakna hati itu adalah hati yang mati. Sebagaimana jasad manusia yang tidak ada ruh, maka jasad itu akan menjadi mayit, orang yang dianggap matilah ia, tidak bergerak. Ada hati yang sakit, ada hati yang sihat, yang hidup, dan ada hati yang mati. Tapi sebenarnya lebih tepat al-qulub di sini bukan hati dengan makna jantung. Al-qalbu bermakna jantung. Sebagaimana yang disebut dalam ayat lain surah Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Dan adakah orang yang asalnya dia tu maitan, mati, maka kami hidupkan ia, hidup kerana diberikan roh daripada ajaran agama ni, ilmu wahyu ni sampai kepadanya, dan kami jadikan baginya nur, cahaya yang ia berjalan dengan manusia, dia berjalan dalam kalangan manusia bersama cahaya itu. Adakah orang yang sebegini sama perumpamaannya dengan orang yang berada fi dhulumat, dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, dia tidak keluar daripada kegelapan itu? Jawapannya tidak sama. Adapun isti'malur ruh, digunakan perkataan ruh dengan makna wahyu ini sangat syai' fil Quran, sangat meluas, banyak penggunaan dalam Quran. Di antaranya ayat 52, ayat terakhir dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad roh daripada urusan ini. Roh di sini adalah wahyu daripada urusan agama. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, tidaklah engkau mengetahui apa itu kitab, dan tidaklah engkau mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, tetapi kami jadikan wahyu itu sebagai cahaya yang kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Wahyu al-iha, suatu pemberian daripada alam ghaib.
Kalau kita membuka kitab Sahih Bukhari, awal kitab Sahih Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, permulaan penurunan wahyu, terdapat riwayat hadis menggambarkan bahawasanya sangat berat cara Nabi terima wahyu. Memang sesuatu yang ghalis, yang sangat berat. Kadang-kadang dia mari dalam bentuk salsalatil jaras, seperti deringan bunyi loceng, berat. Ataupun seperti Nabi sedang menanggung sesuatu beban sehingga berpeluh. Bukan peluh yang panas, peluh dingin. Wahyu ini berat. Dan perkataan berat itu disebut dalam surah Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan turunkan kepada kamu ya Muhammad kata-kata yang berat. Wahyu Quran ni adalah sesuatu yang berat. Bukan berat dari segi kalau mushaf yang kita bawa ni bukan tidak berat. Berat merujuk kepada segala takalif, hukum-hukum yang terdapat dalamnya, segala awamir, perintah-perintah, nawahi, larangan-larangan. Ia adalah sesuatu yang syaqah ala nafsil bashar, sesuatu yang sangat berat bagi jiwa manusia. Sama ada perintah itu dalam bentuk al-ijab, perkara yang diwajibkan, perkara tahrim yang diharamkan, perkara yang berbentuk ikrah, perkara yang makruh. Maka semua itu adalah perkara yang bersifat sakil, berat. Tapi nisbah pada kita yang baca, kita yang hafal, kita yang belajar, kita tak terasa berat. Ia mengandungi satu maksud yang macam mana kita nak kata, bukan berat di sudut zahir yang kita boleh timbang, tapi berat di sudut yang lain. Ini nisbah yang kita rasa semasa di dunia, tetapi di akhirat berat, sesuatu berat yang bersifat maknawi, Allah Ta'ala boleh tukar kepada bersifat hissi. Seperti pernah dijelaskan dalam hadis berhubung dengan beratnya kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah apabila diletakkan pada satu bahagian mizan dan ditimbang dengan dosa si hamba ini pada mizan yang lain, maka akan beratlah kalimah la ilaha illallah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih beratnya ia daripada kalimah Allah. Ada ulama menyatakan bahawa mizan, timbangan itu berlaku secara hakiki, sungguh. Kita kata macam mana boleh jadi berat. Ini yang akal kita tak boleh nak fikir berat tu macam mana. Baik, apabila dikatakan wahyu ini untuk menghidupkan ruh dan ia sesuatu yang berat, maka untuk menyampaikannya juga berat. Amanah yang terkandung dalamnya adalah berat. Allah Ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Hasyr, di akhir surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah kami turunkan Quran ini wahyu Quran ini ke atas sebuah bukit. Ulama tafsir sebut bukit di sini bukit yang seandainya ia ni suatu makhluk yang lahu aqlun, ada akal. Bukan bukit sekarang. Bukit sekarang ni sesuatu yang syai'un yang jamid, sesuatu yang beku, kaku. Bukit yang ada sekarang ni kita buat apa pun dia tak lari, dia duduk situ, sehingga orang kata tak akan lari gunung dikejar. Memang tak lari dah gunung bukit, tak lari. Kita hamba pun duduk situ dia. Tapi seandainya bukit itu diberi kepadanya akal, dan sehingga dia mengetahui bahawasanya beratnya perintah Allah yang ada dalam Quran, wahyu yang turun itu, maka nescaya la ra'aitahu khasyian, kamu akan melihatnya menjadi khusyuk, tunduk, takut, serta mutasaddi', pecah, terbelah, terberai min khasyatillah, kerana takutkan Allah. Takut kepada Allah. Seandainya lahu aqlun, ada baginya akal. Itu tafsiran dalam ayat itu. Tapi kita melihat dalam surah Al-A'raf, apabila Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah Ta'ala untuk melihat zatnya secara terus, Rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkan kepada aku, anzur ilaika, aku mahu melihat kepadamu.
Lalu Allah Ta'ala berkata, lan tarani, kamu sekali-kali tidak mampu untuk melihat aku, walakin unzur ilal jabal, tetapi kalau nak tengok juga, cubalah kamu melihat kepada bukit. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, sekiranya bukit itu masih kekal dengan kedudukan asal, tidak berubah, maka nanti kamu mampu untuk melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka apabila Tuhan tajalli. Sebab tu kalau dalam ada kaedah dalam pengajian ilmu tasawuf, dia sebut kaedah nak tazkiyatun nafsi. Ini suatu kaedah ni istimbak daripada Quran. Yang pertama kena takhalli, tahalli, tajalli. Dia ubah sikit lah. Itu kha, ha dan jim. Takhalli, kosongkan jiwa daripada segala sifat-sifat mazmumah, cintakan apa, tumpu kepada Allah sebagai qasad kita. Sehingga laisal maqsuda illallah, tidak ada tujuan dalam kehidupan kecuali Allah. Kemudian pergi kepada tahalli, hiaskan dengan sifat-sifat yang baik. Akhir sekali tajalli, maka terserlahlah kita akan nampak azamatullah, kebesaran Allah. Diambil daripada ayat falamma tajalla rabbuhu lil jabal, apabila Tuhan menampakkan, ada ulama tafsir kata menampakkan sedikit daripada nurnya, cahayanya kepada bukit, ja'alahu dakkan, maka jadilah ia bukit itu dakkan. Apa dia dakkan? Dakkan jadi bergegar dengan kuat sehingga pecah. Dakka yadukku kalla idza dukkatil ardu dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dakka itu ayat tu dalam bab cerita hari kiamat. Ja'alahu dakkan, jadilah bukit itu bergegar dengan kuat sehingga hancur. Dan Nabi Musa yang melihatnya, wa kharra Musa sa'iqan, kharra saqata, jatuh, tersungkurlah Musa dalam keadaan pengsan, selok, tak khabar. Itu baru tengok bukit. Jadi ayat itu menggambarkan walaupun bukit dalam kisah Nabi Musa suatu makhluk yang jamid, tetapi dia kenal Allah, sehingga dia takut kepada Allah, sehingga dia menjadi hancur. Dan apabila Nabi Musa tersedar, lalu dia berkata, inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu wahai Tuhan atas permintaanku untuk melihat zatmu. Wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama beriman, yakin kepadamu. Baik, kita nak ambil pengajaran di sini berhubung dengan wahyu. Allah Ta'ala menurunkan malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu itu disampaikan kepada sesiapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya. Allah Ta'ala yang ikhtara, yang istafa, yang pilih siapakah di antara manusia yang akan menjadi rasul. Itu bukan bidang kuasa manusia, itu adalah kuasa Allah secara mutlak. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala dialah memilih dari kalangan malaikat, ada yang menjadi rasul, utusannya. Begitu juga dari kalangan manusia ada yang menjadi rasul. Dari kalangan malaikat seperti Jibril alaihissalam. Dari kalangan manusia beberapa orang rasul dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada manusia. Tugas rasul adalah bahawasanya anziru, memberi inzar. Inzar lebih kepada peringatan yang menimbulkan rasa khauf, takut. Lebih kepada peringatan memberikan rasa geram, rasa takut. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir, sesungguhnya telah kami utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, bahawasanya hendaklah engkau wahai Nuh anzir, peringatkan kaum kamu dengan peringatan yang menakutkan. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Inzar dalam bentuk peringatan yang menggerunkan. Jadi tugas Nabi sebagai nazir, sebagai bashir. Munzir, tugas Nabi sebagai munzir bermakna sebagai muzakkir.
Apabila manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah berlaku kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Lalu ditanya, di manakah kedudukan kamu ya Muhammad untuk kamu sebut tentang kiamat itu bila? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Bahawasanya kepada Tuhan kamulah kesudahan bagi ilmu tentang bilakah berlaku kiamat. Innama anta munziru man yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah munzir. Munzir, mim nun za ra, munzir. Innama anta munzir man yakhshaha. Tugas kamu hanyalah memberi inzar kepada sesiapa yang takut akan hari kiamat. Muzakkir ataupun disebut juga innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ataupun disebut dalam ayat yang tadi dari akhir surah An-Nazi'at, innama anta munzir man yakhshaha. Bahawasanya engkau, tugas engkau memberi inzar, peringatan yang menakutkan bagi sesiapa yang ada rasa takut dengan datangnya hari kiamat. Peringatan itu ialah peringatan la ilaha illa ana, yakni la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Maka hendaklah fattakuni. Nun akhir itu bagi bawah. Tapi dia ada satu kaedah dalam rasam, kaedah penulisan. Walaupun asalnya ada nun, ia itu dihazaf. Walaupun asalnya ada ia itu dihazafkan. Tapi nun tu bagi bawah dengan maksud fattakuni. Fattakun, takutlah kepadaku, bertakwalah kepada aku. Apabila tugas Rasul mengajak manusia untuk meyakini la ilaha illallah, adakah manusia tidak beriman kepada Allah? Sebenarnya dari segi fitrah, manusia sudah meyakini Allah sebagai Tuhan. Tetapi perkataan ilah di sini dengan maksud menafikan sebarang syirik bagi Allah. Sebab tu kalimah tauhid untuk mentakkidkan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah, lalu disebut dengan taukid maknawi, wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apabila manusia meyakini la ilaha illallah, ulama-ulama usuluddin menyebut la ilaha illallah dengan maksud la ma'bud bihaqqin siwallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya, tidak ada tempat untuk manusia ataupun tidak ada untuk manusia memberikan pengabdian diri kecuali kepada Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Dalam apa sahaja pengertian ibadat, ianya mesti diberikan, diletakkan, ditumpukan kepada Allah. Kalau berlaku syirik, maka inilah tugas Nabi untuk bersihkan manusia daripada syirik. Apa sahaja urusan ibadat mestilah untuk Allah, tidak boleh yang lain. Tetapi manusia betul secara fitrahnya meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai pemilik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan ayat-ayat yang seumpamanya. Seandainya ditanya kepada manusia, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang menjadikan, mempermudahkan untuk mereka adanya matahari, adanya bulan, mereka akan mengatakan Allah. Siapakah yang menciptakan mereka? Manusia itu siapa yang ciptakan? Mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada jawapan lain kecuali la yaqulunna Allah. Tetapi keyakinan kepada Allah perlu dibersihkan daripada syirik, perlu dibersihkan pada syirik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam ayat surah Muhammad, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahawasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, malaikat Allah. Adapun sebab kenapa orang-orang kafir masuk neraka, annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, lalu mereka itu
bersikap takabur, membesarkan diri dan sombong. Lalu mereka berkata, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Adakah kami perlu meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah selama ini kerana nak ikut kata-kata seorang penyair yang gila ini? Dituduh Nabi itu syair yang majnun. Maka mereka terus menerus dengan agama sesat yang diwarisi daripada orang-orang tua mereka kerana cuba menafikan wahdaniyatullah, keesaan Allah. Sebab Nabi dan Rasul mengajak manusia ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kamu sembah Allah, abdikan diri kepada Allah. Apa sahaja urusan ibadat. Bila sebut sembah jangan nampak semaya saja. Bukan sekadar solat ataupun sujud rakaat saja. Apa sahaja urusan ibadat. Ibadat secara perbuatan, secara perkataan ataupun secara hati. Hati apa dia? Rasa khusyuk kerana Allah, khasyah takut kerana Allah, khaufan takut juga kerana Allah, syaukan rasa rindu kepada Allah, inabatan kembali kepada Allah, tawakkulan bertawakal juga kepada Allah. Itu ibadat hati. Kalau tidak ada perasaan ini, bermakna kedudukan manusia itu dengan Allah dari sudut ibadat hatinya belum sempurna. Perlu dimasuk ke dalam hati rasa inabah, mahu kembali kepada Allah, mahu bertaubat, tawakkulan alaih, inabatan ilaih, khaufan ilaih, syauqan ilaih, rasa takut, rasa rindu, rasa gerung, rajaan, rasa harap kepadanya. Sebab semua itu termasuk pengertian ibadat. Baik, kita berhenti setakat itulah untuk ayat kedua. Ayat ketiga, keempat itu sama lain kali lah. Ada soalan? Ya. Saya nak cari test pasal berlaku dalam dunia saya murtad Kelantan. Murtad. Dia kata mana salah untuk dia kata minggu dia ada malam-malam pun. Jadi dia macam mana ada yang saya tadi apa kalau kita kata dia rakam dalam Quran. Benar-benar kita azab segera berlaku antara umat orang dengan Nabi. Sekarang ini jarak kita Rasul dengan Rasulullah sudah sekitar tahun lebih ada Nabi. Ada juga yang azab dengan Nabi yang berhubung sama. Jadi ada juga termasuk dalam kali yang makna pada Tuhan kita. Kalau kita mahu mengukur fenomena yang berlaku, kemunculan golongan manusia yang ragu-ragu dan tidak yakin dengan agama ini, termasuk keyakinan mereka terhadap Allah seperti hilang dan terhakis, ia termasuk tanda kiamat. Memang termasuk tanda kiamat. Sebab kiamat itu tidak berlaku kecuali berlakunya ia ketika dunia hanya dipenuhi oleh syirarul khalqi, makhluk-makhluk yang buruk dan jahat sahaja. Sehingga Nabi mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang hidup di atas muka bumi ketika berlaku kiamat, melainkan semua adalah orang yang tidak kenal Allah. Bahkan mereka tidak sebut nama Allah. Apabila berlaku fenomena gejala, ada yang seperti berani mencabar Allah Ta'ala dan seperti mengajak ke arah murtad, ia sesuatu yang sangat membimbangkan, menakutkan, menjadi ujian bagi umat Islam, khususnya kepada pemerintah. Apakah tindakan kita kepada orang yang kufur kepada Allah Ta'ala secara terang-terangan dan menyeru kepada kekufuran. Sebab dalam bab fiqh jinayah, bila melibatkan hukum riddah, dia ada tiga. Ada orang murtad tetapi dia senyap. Ada orang yang murtad dan dia tidak menghebahkan ada orang yang murtad. Yang pertama dia senyap, yang kedua dia murtad dan dia menyeru murtad itu kepada orang lain. Dan ada orang yang murtad berani mengiklankan kemurtadannya dan mencabar pula orang lain. Hak berlaku sekarang ni hak kategori yang ketiga. Dahlah dia murtad, dia ajak orang lain, dia cabar pula. Ya. Dan murtad ni berlaku pada peringkat yang sangat berat saya lihat, sebab sehingga orang berkenaan berani menisbahkan kepada Allah perkara yang
kita lihat hanya orang-orang Yahudi sahaja yang berani nisbah kepada itu. Orang Yahudi ataupun boleh jadi kaum musyrikin, padahal tindakan mencela Allah Ta'ala dengan menisbahkan sifat yang tidak patut ataupun kepada Nabi SAW. Kalau seseorang itu setelah istitabah diminta al-murtad, orang murtad ni perlu diminta istitabah, dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, wa illa, sekiranya tidak, yuktal, dia mesti dibunuh. Dia mesti dibunuh supaya tidak berlaku istihza, tindakan telah mempersendakan agama. Kalau dikatakan adakah ini petanda bahawa kita sudah berada di akhir zaman, dekat dengan kiamat, ia suatu tanda yang jelas. Suatu tanda yang jelas dan suatu tahadiyat, suatu cabaran bagi kita untuk kita dakwah orang-orang yang telah rosak. Kena tengok balik latar belakang pengajian dia, sejauh mana dia dengan agama, sejauh mana diberikan roh Quran untuk jiwanya. Sebab bila jiwa manusia tidak diisi dengan roh Quran, maka syaitan akan menyesatkannya begitu mudah. Mereka akan disesatkan oleh syaitan, dan syaitan akan cuba menyesatkan lagi manusia yang lain. Wallahu a'lam. Ada soalan bertulis. Muslimah. Muslimah. Sebagai orang biasa seperti kita, bagaimana caranya untuk kita bertakwa dan yakin dengan kalimah la ilaha illallah? Kita orang biasa, kita orang awam, macam mana kita nak membina sifat ketakwaan? Yang pertamanya berdoa. Tak boleh doa bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, bersihkanlah jiwaku kerana engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Pertamanya doa. Ataupun doa-doa yang seumpamanya, Allahumma ja'alni min ibadikal muttaqin, wahai Tuhan, jadikanlah aku dalam kalangan hamba-Mu yang bertakwa. Yang kedua, istiqamah dengan keimanan, dengan melakukan amalan-amalan salih. Walladzina amanu, apa dia? Walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ayat dari surah Muhammad. Orang-orang yang diberi petunjuk, Allah Ta'ala tambahkan lagi petunjuk bagi mereka, serta diberikan untuk mereka ketakwaan. Walladzina tadaw zadahum hudan. Orang-orang yang Allah Ta'ala beri petunjuk, ditambah lagi. Maksud ditambah petunjuk ini, ditambah untuk mereka ilman wa basiratan wa fiqhan. Ditambah untuk mereka ilmu, pandangan yang jelas tentang ajaran agama, dan juga faham tentang agama. Serta wa atahum, ata bermakna wa manahahumullah, Allah Ta'ala kurniakan, berikan kepada mereka yang mendapat hidayah ini taqwahum, sifat ketakwaan. Jadi yang kedua, seseorang itu perlu berusaha untuk menyempurnakan imannya melalui amalan-amalan soleh. Tetapi amalan soleh itu sendiri perlu dipastikan ianya sah melalui ilmu. Sebab beramal mesti mulakan dengan ilmu. Ilmu mulakan dengan belajar ilmu, amal. Dan amal itu perlu konsisten, istiqamah, membawa kepada berlakunya proses pertamaan iman dan sempurnanya sifat takwa. Macam mana kita nak yakin dengan kalimah la ilaha illallah? Keyakinan ini perlu kepada ilmu, perlu kepada faham. Tidak hanya faham, tahu terjemah saja, faham. Apakah mutatallibat, perkara-perkara yang dituntut, yang kita diminta untuk melaksanakan tuntutan dalam kalimah la ilaha illallah. Seseorang yang faham kalimah la ilaha illallah, maka dia akan berusaha untuk melaksanakan segala tuntutan yang ada dalam kalimah la ilaha illallah. Apa yang dituntut ialah imtithalul awamir wajtinabud nawahi, mematuhi segala perintah-perintah yang ada dalam Quran dan juga melalui apa yang Nabi sampaikan dalam hadis-hadisnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan.
apabila seseorang menyebut kalimah la ilaha illallah dengan yakin, tidak semestinya banyak, yakin, dengan benar, ikhlas daripada hatinya, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila ditanya kepada Nabi, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu di hari kiamat? Maka Nabi jawab, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi ataupun muqinan min qalbihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang paling bahagia mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang berkata la ilaha illallah dalam keadaan yakinlah ia daripada hati, bukan sekadar sebut di lidah tapi yakin ataupun sidqan, benar. La ilaha illallah, yakin sungguh-sungguh. Soal keyakinan ini sesuatu yang kita tak tahu. Keyakinan itu dia mari daripada faham tu mari daripada ilmu. Jadi mintalah kepada Allah Ta'ala supaya diberi kepada kita kefahaman. Mana kita kena belajar khusus untuk memahami dua kalimah syahadah. Untuk kita faham dua kalimah syahadah dan apakah mutatallibat, apakah tuntutan yang ada padanya, sehingga kita boleh melaksanakan dua perkara yang disebut al-wala wal-bara. Al-wala memberikan ketundukan, kepatuhan sepenuhnya kepada Allah, di samping al-bara melepaskan diri dengan apa yang selain daripada Allah. Sebab dia syarat sempurna la ilaha illallah, mesti pertama engkar kepada taghut. Taghut ni selain daripada Allah, kemudian beriman kepada Allah. Kalau seseorang tu sebut kalimah la ilaha illallah, dia dah faham, tapi pada masa yang sama dia masih tidak meninggalkan taghut, keyakinan dia tu masih longgar. Dia syarat dia faman yakfur, apa dia? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Sesiapa yang engkar kufur kepada taghut. Taghut ni maknanya syaitan dan apa sahaja yang disembah selain daripada Allah, kemudian dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan ikatan tali yang sangat kuat, sangat kukuh, yang tidak akan terungkai, tidak akan cabut. Kalau dia yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Perbandingan yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam Quran adalah surah Ibrahim. Kalimah la ilaha illallah adalah kalimah tayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Itu telah kita baca dulu dalam tafsir surah Ibrahim. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala membuat perbandingan tentang kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah, seperti sebatang pokok yang asluha thabit, tunjangnya, akarnya kuat, berpegang dalam tanah, manakala dia punya pucuk pokok tu menjulang naik ke langit, sangat kukuh. Maknanya kalau mari angin kuat, angin taufan, angin putih beliung pun pokok tu tidak akan tercabut. Pokok tu gambaran kepada keyakinan manusia kepada kalimah la ilaha illallah yang sudah teguh kuat dalam jiwa dan hatinya. Jadi kena usaha lah. Kita kena usaha biar sampai kepada tahap tu, sehingga Allah Ta'ala mematikan kita dengan keyakinan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.